Terlalu sunyi, terlalu gelap, terlalu sempit. Kalau ini boleh menjadi bekalan, menjadi jaminan kubur kita besok menjadi raudhah min riyadil jannah, sabar deh. So kita terbayang, kubur tu gelap, kubur tu sempit, kubur tu boleh jadi dipenuhi kalajengking, ulat, jeritan kita tak didengari lagi. Suami, anak-anak, keluarga kita semua bersukaria je atas muka bumi, atas tanah ni. Kita yang duduk bawah tanah. Kita dalam kuliah tafsir surah Al-Hadid ni, daripada 1 sampai ayat 6 ni, sahabat-sahabat sekalian, nak suruh kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nak kenal Allah. Allah tu yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, dan atas setiap sesuatu Allah maha tahu. Tak payahlah risau, semua Allah tahu. Kita yang selalu tension ni sebab apa? Orang tak tahu-tahu, orang tak faham-faham. Tension kan? Orang tak faham-faham. Sebenarnya masalah kat dunia ni senang selesai kalau semua orang faham. Tak faham. Yang kat rumah pun tak faham, yang luar rumah tak faham. Tapi tengok, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli syai'in alim. Semua benda Allah tahu. Semua benda dalam pengetahuan dan urusan yang diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal dengan Allah yang mengeluarkan malam daripada siang daripada malam, itu ayat-ayat yang ada sahabat-sahabat bisa baca ni daripada 1 sampai 6. Ayat 7 ni adalah seolah-olah macam ni. Okey, dah kenal Allah kan? Dah tahu kan Allah begini. Yakinkan dengan Allah, percayakan dengan Allah, berimankan dengan Allah, buktikan. Masya Allah. Kat sinilah kelemahan kita manusia. Kita boleh bercakap, kita boleh kata begitu begini, tapi pada waktu yang kita perlu membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kat situ akan terbahagilah banyak bahagian-bahagian manusia. Ada yang betul-betul boleh membuktikan kebenaran dan kejujurannya, ada yang sebenarnya cakap kosong saja. Allahu Akbar. Tengok ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebahagian daripada hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, kenapa nafkah ni dipanggil sedekah juga kan? Kenapa? Kalau kita ambil daripada perkataan sedekah tu, sedekah ni maksudnya apa? Benar. Kenapa jadi sedekah? Agak-agak sebab apa? Kenapa jadi sedekah? Kerana ia adalah bukti kita membenarkan iman yang ada dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Orang yang sedekah ni sebenarnya dia membuktikan keimanan yang ada dalam hati dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, diberikan dalam ayat selanjutnya, ayat 10 tu, Allah pun bertanya kepada kita semualah. Allah tanya macam mana? Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Kenapa yang kau payah sangat nak menginfakkan di jalan Allah ni? Sebelum tu ayat 8 Allah tanya dah. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa yang tak boleh nak beriman pada Allah ni? Nampak tak tadi ayat 7? Beriman pada Allah, pada Rasul, dan nafkahkan hartamu di jalan Allah. 3 benda. Lepas tu Allah tanya, kenapa yang payah nak beriman pada Allah dan Rasul? Masuk ayat 10, kenapa yang susah sangat nak infak di jalan Allah? Agaknya soalan ni untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Kenapa yang payah sangat nak menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala? Walillahi mirathus samawati wal ard.
Sedangkan milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Agak-agak orang yang susah nak infak di jalan Allah ni sebab apa? Okey, sebelum takut habis, pertama, ini maknanya observasi ustazah lah, pemerhatian. Pertama, bukan takut habis, tetapi tidak memberikan perhatian. Tak kisah. Betul tak ambil, dia tak ambil berat. Dia tak tahu bahawa sedekah ni adalah benda yang dia akan meraung nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala masa akhirat besok. Sebelum akhirat, sedekah ni adalah benda yang menyebabkan orang nak mati begitu menyesal sekali. Mungkin benda tu tak terasa. Kadang-kadang kita nak kata dia kedekut, tak kedekut juga. Nak kata dia apa? Yelah, dia bukanlah kedekut. Tapi tak ambil berat. Tak ambil berat tu mungkin dengan sebab tak belajar. Ataupun mungkin dengan sebab tak pergi dengar kuliah, tak dengar nasihat. Tak ada orang nak cakap. Bila tak ada orang nak cakap kat kita, mana susah juga kita nak sedar. Betul tak tuan-tuan? Setara orang cakap pun tak sedar. Ini kan orang tak cakap. Betul tak? Jadi kalau kita tak mendengar, memang. Ya Allah, ibu-ibu, mendengar ni satu nikmat sangat. Sebab tu kita ada sahabat-sahabat. Apa di antara adab seorang sahabat memberikan nasihat ketika mana sahabat tu minta nasihat. Maksud dia, kita ada kawan, jangan kita minta duit dia je. Jangan kita minta dia belanja je. Kita minta nasihat dia. Maka wajib ke atas sahabat tadi memberikan nasihat kepada yang minta nasihat. Ustazah bagi contoh macam ni je. Ustazah ada minta nasihat seseorang. Tak perlu dengar sejam pun. Dia bagi nasihat satu baris je, terus saya kata, okey cukup dah, saya ambil yang ni dulu. Tak payah tambah lagi dah. Saya ambil yang ni dulu. Dia punya dahsyat nasihat tu masuk ke hati kita. Ustaz cakap telefon dia. Ustaz beritahu macam mana ni ada masalah sikit-sikit kan. Masalah. Dia jawab macam ni je. Sebab dia pangkat kakak pada saya kata, ya Allah dik, dalam kubur terlalu sunyi, terlalu gelap, terlalu sempit. Kalau ini boleh menjadi bekalan, menjadi jaminan kubur kita besok menjadi raudhah min riyadil jannah, sabar dek. Terus saya kata, okey dah cukup dah. Tak payah tambah lagi dah. Dia punya zab tu, Masya Allah. So kita terbayang, kubur tu gelap. Kubur tu sempit. Kubur tu boleh jadi dipenuhi kalajengking, ular. Kita duduk seorang-seorang, kita sangat takut lah muslimat. Sangat takut. Jeritan kita tak didengari lagi. Suami, anak-anak, keluarga kita semua bersukaria je atas muka bumi, atas tanah ni. Kita yang duduk bawah tanah. Andai kata kesabaran kita sekarang ini boleh menjadi jaminan bekalan kubur kita nanti, biar kubur kita terang, biar kubur kita menjadi taman-taman syurga. Niatkan je macam tu, minta macam tu. Jadi bila sahabat tu cakap, tak banyak pun, dia bukan ceramah kat saya 1 jam. Tapi saya kata, okey cukup. Saya ambil yang ni dulu. Hui, makan dalam. Jadi boleh jadi orang yang tak fikir tentang infak, tentang sedekah ni sebab apa? Sebab dia tidak mendengar. Larut dalam kesenangan dunia, terlarut, kelalaian. Padahal cuba kita mendengar. Mendengar apa? Dengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, kalau kita tengok ya, dalam surah Al-Munafiqun, contoh dia. Sekejap ya, saya cari. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Bagaimana orang yang nak mati tu, sahabat-sahabat ibu-ibu sekalian ya, yang nak mati, siapa orang yang nak mati tu? Jangan fikir jiran sebelah kita ataupun orang sebelah lagi dulu pada kita. Entah kita dulu. Orang yang nak mati tu, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sesaat pun jadilah. Dapat seminit pun jadilah. Sesaat nak buat apa? Nak baca Quran ke? Sesaat nak solat ke? Dalam ayat tersebut, apa yang dia nak? Apa dia nak buat? Untuk bersedekah.
Dapat-dapat masa nak mati tu dalam bank banyak lagi. Takut kumpul sayang ke duit. Ya, tiba masa nak mati, ya Allah, tengok-tengok dalam bank masih banyak. Nak buat apa? Ya, betul lah kita kena tinggalkan sikit untuk kita punya waris kan, anak-anak. Tapi kita kena ingat juga bekalan untuk kita ni. Kan, betul tak sahabat-sahabat semua? Ada ibu ayah meninggalkan kepada anak-anaknya ilmu. Itu selamat insya-Allah. Kalau tinggal harta tanpa ilmu belum tentu. Berebut harta tu kan. Ya. Jadi minta apa? Minta supaya dapat bersedekah. Jadi orang yang mendengar dia akan tahu, ya Allah, ya Tuhan, hari ni aku tak sedekah, kok mati hari ni macam mana? Kok malam ni meninggal macam mana? Ya. Masa Allah bagi masa berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, tak pula fikir pasal nak sedekah. Tak pula fikir pasal nak infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, ayat ini mengajak kita apa? Mengajak kita memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan infak. Jangan hanya di hujung-hujung mata. Tak ada pun orang minta derma. Tunggu orang minta derma. Bukan tunggu orang minta derma. Kita cari siapa yang perlu derma kita tu. Kalau tak, kita akan menyesal. Allah tanya, malakum, kamu kenapa? Tu maksud kalau tengok dia punya apa? Terjemahan dia. Wa malakum, kamu ni kenapa tidak berinfak di jalan Allah? Padahal milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Bahkan ayat ni sahabat-sahabat sekalian, ya, menurut riwayatnya lah kan, turun juga bersamaan dengan kisah yang berlaku kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari Saidina Abu Bakar As-Siddiq datang mendekati Nabi SAW dengan pakaian yang, maknanya pakaian tu nampak sangat lah, ya, maknanya duit dah tak ada. Pakaian tu pun kesian, Nabi tengok tu kesian. Material bahagian atas dengan bahagian bawah tu makna bertampung. Siapa dia? Saidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pada satu ketika adalah orang yang berharta. Jadi Nabi rasa sebab melihat pakaian yang dipakai oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dulu pakaian, ya, maknanya nampak smart lah, apalah segala macam, menggambarkan beradanya Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi rasa sayu melihat pakaian tersebut. Ibu-ibu sekalian, turun malaikat Jibril, ya, sampaikan kepada Nabi SAW, bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa Allah bertanya kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Tanya, kamu redha tak dengan Allah dalam keadaan kamu jadi macam ni? Dalam keadaan kamu dah infakkan harta kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni menginfakkan harta sampai, ya, ibaratnya tak tinggal apa-apa kecuali Allah dan Rasul. Maknanya bagi, serah. Lepas tu usaha lagi kan, ya. Masya Allah. Jadi ditanya, maknanya Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, suruh tanya pada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kamu redha tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kamu tidak redha? Jadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq menangis kan dengan apa? Dengan soalan tu, dan menjawab, masakan aku tidak redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Takkanlah aku tak redha, ya. Jadi ini nak menggambarkan sahabat-sahabat sekalian betapa tingginya kedudukan, ya, yang Allah angkat Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai, nama pun As-Siddiq kan, yang membenarkan, ya, semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi keimanan beliau, infak beliau, makna pembuktian beliau terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul SAW, semuanya sempurna ditunjukkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kat sini ada ayat yang memberi maksud, tidak sama orang yang berinfak sebelum pembukaan Makkah dan berperang sebelum pembukaan Makkah.
dengan orang yang berinfak selepas pembukaan Makkah dan peperangan berlaku selepas pembukaan Makkah. Okey. Maksud dia macam ni sahabat-sahabat sekalian. Ini kalau kita nak ambil maksud dia segar makna sampai ke hari ni. Apa maksud di sebalik tu? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Latif, yang Maha Menyantuni, Maha Khabir, yang Maha Mengetahui, tidak pernah berlaku zalim ataupun tidak adil kepada hamba-hambanya. Setiap kesukaran, setiap pengorbanan disukat dan dinilai dengan seadil-adilnya. Contoh pada ayat ni lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat yang berjuang sebelum Fathu Makkah, yang kena boykot dekat orang musyrik Makkah, yang kena macam-macam, yang kena berhijrah. Mereka ni, infak mereka sebelum Fathu Makkah, dan peperangan yang mereka lalui ataupun kesusahan yang mereka lalui sebelum tu, pahala dia memang berlipat kali ganda. Dia takkan sama dengan selepas Islam tu menang. Selepas Islam tu cemerlang, maju, Nabi jadi apa? Jadi ketua pemerintah negara Islam Madinah. Lepas tu bawa orang sedekah, tak sama nilai dengan zaman susah. Itu Islam memang kita tengok macam mana Islam menghargai perjuangan orang yang lebih awal. Nampak sahabat-sahabat sekalian? Sebagai contoh lagi ahli Badar. Peperangan Badar ni ada peperangan yang awal sekali dalam Islam. Jadi peperangan Badar ni maknanya yang awal kan nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan Nabi sebut macam ni, untuk ahli Badar lakukan apa saja, dosa diampunkan. Bayangkan. Bukan bermakna boleh buat maksiat. Ahli Badar takkan nak buat maksiat kan, tapi nak bagi tahu sampai demikian. Oh, ahli Badar ke? Ahli Badar boleh buat apa saja. Masya Allah. Sampaikan sahabat-sahabat ada yang maknanya lah qadar Allah kan, tak ada alasan lah. Dia ada alasan tak sempat ikuti perang Badar, menyesal tak sudah. Sebab dalam Islam, sahabat-sahabat semua tengok macam mana Islam menghargai perjuangan yang awal. Perang Badar ni sangat utama. Sampai Nabi SAW berdoa, Ya Allah, kalau tak menanglah kami ni, Engkau tidak akan disembah selama-lamanya, Ya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang ikut perang Badar ni, Masya Allah. Mungkin nama-nama sahabat yang ikut perang Badar tu, muslimat pun jarang dengar. Sebab mereka mati syahid dah awal-awal lagi. Nama-nama syuhada perang Badar ni jarang dengar tau. Sebab dah awal-awal meninggal dah. Awal-awal mati syahid. Ada pun yang masih hidup tu, macam itulah. Nabi kata apa? Oh, ahli perang Badar, buatlah apa saja. Telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita nak ambil pengajaran kisah ini, sebenarnya kita juga sebagai seorang Muslim kena belajar menghargai kesusahan, pengorbanan orang yang lebih awal. Itu memang benda yang maknanya belajar menghargai ini benda besar. Islam pun letakkan macam tu. Okey, orang terdahulu susah payah. Ini bukan makna Ustaz nak suruh tengok cerita Mak Kilau. Kan ke situ lah perginya kan. Tapi maknanya perjuangan, pengorbanan, susah payah orang yang dahulu daripada kita. Ulama-ulama terdahulu kita kena hargai. Nak banding dengan waktu yang dah senang, kita semua lahir pun alhamdulillah sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah. Tapi jangan lupa ada perjuangan orang yang terdahulu sebelum kita. Sahabat-sahabat dulu nak nyampaikan Islam tu, naik kapal laut, itu ibarat widak tak balik dah, babai tak balik. Tinggallah keluarga anak isteri. Atas nama apa? Nak menyampaikan dakwah Islam. Ada tak yang sanggup? Andai kata ustazah datang masjid Taqwa, maknanya lepas tu tak boleh balik dah ustazah. Terus dia berdakwah, tinggallah anak. Belum tentu ustazah datang. Bayangkan. Ini kan dengan kesusahan, kesukaran. Jadi,
tidak sama. Maknanya Allah mengganjari orang yang sebelum penaklukan Mekah, infak mereka, pengorbanan mereka, Allah berikan pahala yang lebih besar. Namun wa kullu wa'adallahu al-husna, tetapi kedua-duanya, baik sebelum Fathu Makkah ataupun selepas, kedua-duanya Allah jamin, Allah berikan apa dia? Berikan pahala, kebaikan ataupun balasan yang lebih baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan risaulah dalam bab-bab sedekah ke, bab pengorbanan ke, kan. Allah tahu sukatan, sakit ke, susah ke, pedih ke, Allah tahu. Orang kaya keluar duit 10,000, mungkin tak ada kepedihan apa pun. Tak ingat dah 10,000 tu. Orang kaya sangat, duit juta-juta, keluar 10,000 tak ingat dah. Tentang minggu depan dia lupa, dia kata, ada ya? Saya ada bagi ya 10,000. Kaya sangat. Tapi cuba orang yang susah, orang sederhana, 10,000, macam-macam boleh buat. Sekali sedekah 10,000 seumur hayat ingat. Ingat. Jangan pula sekali sedekah 10,000, jeran terus tak nak lagi dah sedekah. Kan? Nak bagi tahu apa? Ada orang merasai kepedihan, kesakitan, ketidakselesaan semasa memberi sedekah. Tak selesanya tu yang ingat, ya Allah. Patut tadi bukan 100, 50. Tak selesa, ingat-ingat. Apakah Allah mensia-siakan ganjaran kepada dia? Tidak. Allah tahu kamu perlukan duit tu. Ada benda yang kamu nak gunakan untuk duit tu. Tapi kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu yakin dengan ganti yang akan Allah berikan kepada kamu. Masya Allah, banyak pahala dapat. Jadi apapun pengorbanan, sedekah, infak yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala setiap orang tak sama. Sebab tengok banyak perkara, tengok niat dia ikhlas tak ikhlas. Bahkan tengok pula lepas sedekah, ni kalau kita rujuk pada ayat yang lain, lepas sedekah tu diikuti tak sedekah tu dengan benda yang merosakkan. Maknanya bila kita buat amalan sedekah ni, sahabat-sahabat, sebelum sedekah nak kena jaga, semasa sedekah nak kena jaga, selepas sedekah juga nak kena jaga. Jangan yatba'uha adha, diikuti sedekah tu dengan perkara-perkara yang merosakkan, keburukan. Contoh, kita ungkit balik. Ataupun kita sakitkan hati si penerima. Dah sedekah 2 bulan, tapi jumpa dia masih lagi cakap, yang ni lah dulu kan, yang saya bagi bantuan tu kan, yang saya tolong tu kan. Cakap pula depan orang ramai. Semua orang, dapat bantuan rupanya dia ni. Jangan ikuti sedekah kita dengan perkara yang merosakkan. Dah cukup, diam-diam. Sebab kebaikan sedekah tu kembali kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Saya pernah baca satu buku sahabat-sahabat sekalian. Ini kisah orang Arab lah. Macam mana dia ada pembantu rumah, dia ada pembantu rumah orang Indonesia, dia orang Arab, pembantu rumah dia orang Indonesia. Orang Indonesia tu rupa-rupanya bila dia datang kerja dekat negara Arab tu, dia meninggalkan anak kecil yang dia baru lahirkan, masih menyusu. Jadi majikan dia ni, yang perempuan ni, qadarallah, dapat penyakit kanser. Maknanya penyakit kanser yang dah sampai mungkin stage 3 ke stage 4. Maksud dia, kalau ditulis dalam kitab tu, harapan untuk pulih tu sudah sangat tipis. Tetapi dia selalu nampak, dia punya pembantu rumah dia ni selalu ambil masa masuk dalam bilik, rupanya faham kan, bila mak baru melahirkan dia kena bengkak susu kan. Jadi dia kena keluarkan. Anak tak ada. Anak di mana? Di Indonesia sana. Bayangkan Allah berikan kebaikan kepada wanita majikan tu. Rasa ihsan yang ada pada dia,
Dia tak sanggup ambil orang bekerja yang rupanya meninggalkan anak kecil ya. Dia walaupun duit dia dah banyak habis dah, tahulah nak ambil pembantu rumah kan, tapi dia kata tak apa, dia ikhlaskan pergi balik ke anak kamu. Bahkan sepatutnya dia kontrak 2 tahun kan, 2 tahun penuh gaji dia bagi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kisah tu dalam buku macam mana sedekah menjadi ubat kepada penyakit, menjadi penawar pada penyakit. Masya Allah, subhanallah, akhirnya wanita itu bebas daripada kanser. Dan dia selalu ingat, dia teringat balik kepada apa? Tak tahu macam mana agaknya ya. Kelapangan yang dirasai oleh pembantu rumah dia tadi, dah lah ninggalkan anak kan. Lepas tu, diberi balik dengan gaji 2 tahun, ambil kerja tak payah. Masya Allah, subhanallah. Dan Allah bebaskan wanita tadi biiznillah ya, dengan rahmat Allah daripada penyakit dia. Dan dia sebut dalam kitab tu, saya percaya, sebab saya selalu teringat, mungkin inilah ya wasilah dia, apa dia, sedekah yang saya berikan kepada wanita tadi, yang saya tak fikir banyak dah. Saya memang kesian dengan dia, suruh balik dia tak nak sebab dia nak kerja. Okey, balik dengan gaji 2 tahun. Masya Allah, subhanallah. Jadi memang ya sahabat-sahabat sekalian, tadau, ubatilah kesakitan kalian dengan sedekah. Ada susah apa-apa tuan-puan sekalian, sedekahlah. Lepas tu kita doa, ya Allah mudahkanlah urusan aku. Ya, jadi wasilah insya-Allah sedekah. Baik. Pada ayat yang ke-11, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Ayat ni terlalu halus bahasa yang Allah gunakan, terlalu halus. Ni kalau orang belajar balaghah ya, ataupun belajar bahasa Arab tu. Sebab Allah pakai istilah siapa yang nak pinjamkan pada Allah pinjaman. Ya Allah ya. Bayang ya sahabat-sahabat, ustazah pun tak nak guna ayat tu untuk ustazah. Contoh ya, kata siapa nak pinjamkan duit ke ustazah. Rasa macam mana bila cakap macam tu ya? Rasa macam pinjam duit. Tapi Allah menggunakan kalimah tersebut. Siapa yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, qardan hasana. Siapa nak pinjamkan pada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperolehi pahala yang banyak. Bila sebut pinjam, Muslimat nampak tak bahawa kalau pinjam ni akan pulang balik? Nampak tak? Sebab tu Allah guna bahasa yang paling lunak. Bukan bagi, tapi pinjam. Ya Allah. Punyalah ya, kalau kita tak keluar juga sedekah, keras betul hati kita kan. Ya, tak pinjam pun tak bagi. Bukan suruh bagi, pinjam. Dahlah pinjam pulang tak tahu nak kira banyak mana Allah akan pulang. Dengan pahala ganjaran yang sangat besar. Tetap juga nak kedekut. Tetap juga berkira-kira ataupun tak ambil peduli, tak ambil kisah. Banyak kan dalam bank tu. Ni angguk ni banyak. Banyak kan harta apa semua tu kan ya. Umur kita berapa dah? Dah mula dah kena uruskan. Ke mana kita nak bawa harta kita ni? Kena uruskan. Muslimat ingat orang yang kita akan tinggalkan besok akan uruskan kan? Berapa banyak sekarang aset orang kata apa ya yang tidak dapat diusahakan, beku, tergendala. Tanya amanah raya tu, berbilion tak dapat nak buat apa. Benda ni jangan kita nampak bagus dah tu. Tak bagus. Maknanya apa? Kita tidak menguruskan harta kita dengan baik sebelum kita mati. Masya Allah ya Allah, kita cakaplah kat diri kita sendiri. Ini semua sebab kita perasan mati lambat lagi ni. Betul, kita terasa macam
Kanlah malam karang. Macam tu. Kalau kita terasa malam karang, kita duduk menung nak ke mana kan harta yang ni. Takkan tinggal saja dalam bank sampai beratus-ratus ribu. Nak ke mana kan duit tu. Ustazah bertemu dengan seorang hamba Allah ya tuan-puan. Dekat satu tempat lah. Tak nak sebut tempat tu, semua kalau sebut orang tahu belaka kan. Orang KL ni, tapi tak nak sebut. Ustazah memang hamba Allah seorang ni kan, memang Ustazah malu sangat dia. Dia orang tua lah makcik. Ustazah nampak dia terlalu teruja bersedekah. Teruja tu sampai macam mana? Susah Ustazah nak melakonkan watak dia, peribadi dia. Tapi dia macam, dia bukan datang tenang-tenang, bukan datang elok-elok macam, Ustazah saya nak sedekah tak? Dia datang dengan teruja. Ustazah ada lagi tak? Ada lagi tak perlukan sedekah? Ada lagi tak? Macam tu dia datang. Ya, tuan pun tak kenal dia. Ustazah ni terbayang dah wajah dia kan. Macam tu dia datang. Habis dia Ustazah kuliah kan, dia akan datang dekat. Kan habis kuliah kat satu tempat tu, saya akan pergi ke office belakang tu kan. Dia akan datang. Ustazah, nak lagi tak sedekah? Perlu lagi tak? Perlu lagi tak wakaf tanah? Perlu lagi tak? Perlu lagi? Dia kata, Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah masih perlu sebenarnya. Kan, apa ni, tahfiz Ustazah dah masuk fasa 3 kan. Dia cakap masih perlu. Okey, akak akan kumpul lagi. Ada. Dia punya sedekah, tak tahulah berapa ratus ribu dah. Sepanjang 7 tahun, sampai Kauzah kata dengan suami, bang, kita kena namakan satu bilik ataupun satu dewan dengan nama akak ni. Dekat tahfiz. Sebab Ustaz rasa dah terlalu banyak dia bagi. Terlalu banyak. Yang terbaru ni, ya, dia cakap dengan Ustazah, akak ada lagi ni, akak akan cari lagi, akak akan kumpul lagi, akak nak bagi. Dia cakap dengan Ustazah macam tu. Lepas tu saya jumpa, saya cakap dengan suami saya kata, dia dah masukkan 100 ribu. Dia cakap dengan Ustazah, lepas tu dia tak follow up dengan Ustazah. Dia terus masuk je. Suami saya cakap, dia dah masuk dah 100 ribu. Hari yang dia cakap dengan Ustazah tu, dia seronok bercerita tentang mak mertua dia. Dia kata dia sangat mengagumi mak mertua dia. Mak mertua dia insan salihah. Ya, yang dia kagum. Dia kata beberapa hari lepas dia mimpi mak mertua dia pakai baju putih, pakai baju hijau atas sofa putih yang sangat besar, dan gambaran mak mertua dia tu macam senang lenang berehat-rehat. Dah meninggal dah. Senang lenang berehat-rehat. Dia kata mak mertua dia banyak sedekah semualah, ya. Ustazah masa tu yalah seronoklah dengarkan, masya-Allah. Tapi lepas tu dia cerita lagi, dia kata apa? Satu malam dia dengar mak mertua dia baca Quran. Sebiji mak mertua dia punya suara apa semua dalam bilik tu, sampai dia kejut suami dia, ajak pergi dengar, tapi bila sampai tu dah tak ada orang baca dah. Jadi Ustaz pun tanya, Kak, mak mertua Kak, amalan dia apa masa dia hidup? Dia kata, Ustazah, saya cerita dia mati dulu. Saya cerita dia mati dulu. Malam dia nak meninggal dunia, mak mertua dia cakap, anak cucu jangan kacau nenek dekat dalam bilik. Tak nak ada siapa-siapa kacau. Dia tak sakit pun. Dia bukan orang sakit terlantar. Jangan kacau. Jadi tak ada siapa masuk bilik dia lah. Tak kacau. Cuma esok tu tengok dia sujud dan kain semayang dia tu, kain solat dia tu dah macam tertarik ke bawah. Jadi nampak pakaian dalam dia. Jadi nampak macam pelik pula orang sujud. Kain dah tertarik kan, nampak pakaian dalam kan. Jadi nak pergilah angkat kain tu. Rupa-rupanya dah meninggal dunia dalam sujud. Jadi saya kata, Masya Allah Kak, mak mertua Kak. Teruslah bercakap dengan dia apa amalan-amalan dia. Manusia yang sabar, ya, manusia yang banyak berkorban untuk keluarga, manusia yang mementingkan ilmu, anak-anak mesti dapat ilmu, manusia yang banyak sedekah. Masya Allah, subhanallah. Ya, Allah tak pernah sia-siakan orang yang beramal soleh, yang bersedekah. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Tak apalah, kita balik kepada ayat tadi. Surah Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Ya, yang menceritakan tentang orang-orang yang nak mati akan rasa apa? Akan rasa itulah yang dia nak buat, nak bersedekah. Ya, padahal Allah sebut dengan paling lunak, bagi pinjam ke aku. Aku pulang balik dengan sebesar-besar ganjaran pahala yang sangat besar. Tapi kita rasa itulah mati lambat lagi. Jadi
campur dengan keinginan duniawi, campur dengan kita tidak boleh yakin untuk bersandar hidup nanti kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan kepada kemiskinan, ya, kesusahan kadang-kadang menyebabkan orang susah nak bersedekah. Tapi Ustazah cadangkan sahabat-sahabat semua tetap kena dilatih bersedekah ni secara harian. Tetap. Walaupun kita rasa macam tak adalah banyak sangat, ni sehari RM5 je. Tapi istiqamah secara harian tu insya-Allah bagi impak yang baik kepada diri kita. Esok naikkan sikit RM10 pula sehari. Dia bila dah naik RM50 sehari dah mula rasa kan dia rasa biar betul aku sedekah RM50 sehari. 50 kali 10 dah 500. 500 kali 3 dah 1,500. Dah mulalah rasa apa? Miskin aku sekarang. Sampai kita boleh sedekah yang kita rasa macam bahaya ni sedekah banyak ni kan. Sedekah itu lebih besar maknanya di sisi Allah. Okey. Ustazah akan ulas beberapa perkara sebab isu ni pun penting. Ya. Pertama, kita sedekah pada orang tu yang dah terkeluar sedekah tadi kan. Lepas tu orang beritahu, dia tu penipu lah. Dia tu sindiket lah. Sedekah kita dapat pahala tak? Dapat. Tapi bukan bermakna dah tahu sindiket pun bagi juga. Dah tahu ni bagi juga. Sebab kita kata apa? Sebab Ustaz cakap tetap dapat pahala. Yang tak tahu tadi okey lagi. Tapi dalam kita nak bersedekah, kita juga kena bijaksana. Apatah lagi zaman hari ni terlalu banyak penipuan-penipuan, scammer ni kan. Terlalu banyak. Jadi kena juga bijaksana dalam menguruskan sedekah dan infak kita. Ya. Jadi kalau memang kita kenal pasti ini sindiket ni. Ya, ini macam ni. So memang ada hak kita lah untuk tidak memberi kepada dia sebab dia bukan orang yang susah pada makna yang sebenar. Sebab orang yang susah ni dia ada dua jenis. Satu yang meminta-minta, satu lagi yang susah yang kita tak tahu pun, dia tak meminta. Memberi sedekah kepada orang miskin yang tidak meminta lebih utama daripada orang yang meminta-minta. Maksud dia habis tu macam mana saya nak tahu dia miskin tak? Itulah tugas kita. Bila kita nak bagi sedekah, kita kena cari. Kita kena kenal pasti. Kita kena bertanya. Kita kena mendekati. Pergi ziarah baru kita tahu rupanya kawan kita tu orang miskin. Rupanya dia ikut sekali kita masa pergi sedekah. Rupanya dia tu yang sepatutnya kita bagi sedekah. Masjid buat program pergi rumah asnaf dia ikut. Rupanya dia tu asnaf. Mana kita tahu lepas kita ziarah rumah dia hari raya. Baru kita tahu. Dia ada anak OKU. Dia orang susah. Dia ibu tunggal. Rupanya kawan kita ni yang patut kita tolong. Itu sangat afdal. Kenapa? Dia adalah orang susah yang tidak meminta-minta. Betul ya. Jadi meminta-minta ni kita memang kena fikir banyak kali. Ya. Kita boleh buat untuk masalah umum. Tak, itu membersihkan. Itu memang bukan hak kita nak ambil benda tu. Pulangkan balik kepada masalah umum. Ya, nak bersihkan duit tadilah. Ya, ada soalan. Sedekah ataupun bagi pinjam ya. Bagi pinjam ni menggambarkan keterdesakan. Orang nak meminjam ni digambarkan sebagai orang yang sangat terdesak. Dalam beberapa kes yang betul-betul orang tu terdesak kan, memberi pinjam lebih utama daripada sedekah. Menghalalkan pinjaman tu bila dia tak mampu nak bayar juga lebih utama daripada memberi sedekah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita bagi sedekah, belum tentu duit yang kita sedekahkan tu digunakan secara makna benda tu terdesak. Ya? Belum tentu. Sedekah kat masjid, belum tentu pakai tuan-tuan puan, on the spot. Rupa duduk dalam tabung tu sebulan.
Hujung bulan baru kira. Tu orang tu nak bayar hutang, tunggakan yuran anak dia, kena bayar juga. Kalau tak jadi macam ni, macam ni, macam ni. So, dia dilihat juga dari segi keutamaan dari sudut keperluan yang mendesak, ya, untuk mengurangkan kemudaratan lah, ya. Kalau tak nanti jadi macam-macam hal kan. Itu keutamaan memberi pinjam. Dan okey, orang yang pinjam dia mesti berniat untuk membayar balik pinjaman. Kita tak dapat tipu Tuhan. Jangan nak tipu kan, ya. Tipu orang tu bolehlah, Allah Maha mengetahui kan kita ni niat nak bayar ke tak bayar. Jangan terima orang bagi pinjam duit memang dia niat tak nak aku bayar, dia ni kaya. Memang salah. Ya. Biarlah orang tu kaya pun, tapi kita pinjam duit dia, kita kena ganti balik. Mesti berniat nak bayar. Dan mesti usahakan untuk bayar hutang lebih awal daripada kita memberi sedekah. Sebab ini benda wajib, bukan hak kita. Kena pulangkan balik hak tu. Cuma tinggal lagi, orang yang bagi hutang, ini kalau ada ya, perempuan bagi hutang kat orang, yang kita cuba tuntut, minta, tapi kita tahu bahawa orang yang berhutang tu memang susah keadaan dia untuk bayar hutang. Tapi kalau kita nampak dia asyik tukar kereta, ya, gelang, berapa banyak gelang, kita pun boleh fikir, jual lah gelang tu bayar hutang kita. Yang tu taklah, ya. Tapi kita tahu sangat dia ni memang susah kan. Kita halalkan hutang tu, Masya Allah, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sangat besar pahala di sisi Allah. Itu dari segi keutamaan. Yang penting ya, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, InsyaAllah ya, mulai hari ni, petang ni kan, kita jadikan kelaziman setiap hari. Setiap hari, kan orang selalu panggil sedekah subuh lah apalah kan ya. Jadikan kelaziman. Kita cuba RM5 sehari, RM10 sehari. Maknanya kalau RM10 sehari, 30 hari berapa? RM300. Dah pejam mata, Allah akan gantikan. Percayalah, yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memang dalam bab rezeki ni, kita tidak perlu terlalu berkira-kira sangat. Bab sedekah, maksudnya bab sedekah. Tak payah kira-kira sangat. Memang Allah akan jadikan rezeki kita tu datang daripada sumber ataupun dari jalan yang tidak dapat dikira juga. Yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Allah Maha berkuasa. Yakin. Sebab sedekah ni adalah gambaran keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena bijak. Pergi cari orang, anak-anak yang belajar, ya, yang susah kan, bayar. Contoh macam ni, ustazah dulu kan tuan-puan, ustazah sebenarnya ditaja oleh satu beasiswa masa pergi belajar dekat Jordan. Dia ada kontrak dia, untuk mengajar dekat sekolah-sekolah menengah. Tapi ustazah masa tu ada masyakah ataupun halangan. Ya, tak sihat, sakit, lepas tu adalah urusan tak dapat terus mendaftar untuk mengajar di sekolah menengah. So, ustazah berhadapan dengan keadaan kena bayar balik beasiswa tu. Bukan sikit ya, RM100,000. Dia dah 25 tahun dulu orang minta RM100,000. Ya Allah. Penjamin semua takut. Yang menjamin kan kakak-kakak kita kan, semua takut macam mana dia nak bayar ini. Mula-mula Ustaz rasa tekanan tau. Tekanan, ya Allah, nak bayar bulan-bulan lah. Rasa tertekan sangat nak bayar. Maknanya dia tak jadi beasiswa lah. Ya. Tapi lepas tu, kita ingat macam ni. Ini ibarat macam kita sponsor seorang budak nama Nur Hafizah pergi belajar. Faham tak maksud Ustaz? Ustaz letak, ya Allah, ini ibarat macam kamu sponsor seorang budak nama Nur Hafizah pergi belajar kat Jordan. Kamu bayar keperluan dia, lepas tu dia balik jadi ustazah. Kamu dapat apa? Padahal orang yang sama kan? Kat situ tak ustazah lega, bayarlah setiap bulan. Sampai habis. Sebab apa maknanya? Kita sedekah untuk pembelajaran seorang yang fisabilillah yang sedang belajar. Walaupun orang tu adalah diri kita sendiri. Kita dah lah lillahi ta'ala bayar. Tak nak apa. Dia boleh je nak merayu, nak apa sekali boleh. Tapi tak. Bila besar dah niat, oh maknanya tu aku macam sara seorang budak fisabilillah. Lepas tu dia balik mengajar,
Jadi muslimat boleh nampak kan macam mana maknanya benda tu balik pada apa? Kebaikan daripada diri kita sendiri. Masuk ustazah, muslimat bijak sana semua, kalau duit lebih kan, sponsor orang belajar. Cari anak-anak yang menuntut ilmu. Masya Allah besar. Sebab apa? Nanti dia akan menyampaikan ilmu dia. Manfaat daripada ilmu dia besok pasti akan kembali kepada ibu-ibu perempuan yang telah menaja pembelajaran dia masa dia memerlukan dulu. Jadi menguruskan harta kita ni kena bijak ya, kena bijak. Baik. Ada soalan lagi nak tanya ustazah? Macam ni kita jangka kita akan bayar zakat. Okey. Asnaf lah maknanya. Kalau kita niat zakat, dia boleh dikira sebagai zakat. Tetapi kita kena hati-hati juga ya dalam bab pemberian zakat. Zakat ni kena ada 3 bahagian yang menerima kat situ. 3 asnaf, golongan asnaf. Jadi kat situ nanti takut kita ni, kita bahagian kita tu rupanya dapat 1 asnaf je, bukan 3. Bukan 3 jenis, 3 golongan. Jadi kat situlah ya yang ustazah, kalau tanya ustazah lah, kalau kita tak confident dengan penerima asnaf semua ni, serahkanlah zakat tu untuk diuruskan oleh pusat zakat. Kalau kita ni lah ya, sebab kita tidak boleh untuk mengagihkannya pada cara yang betul. Tapi kalau kita faham mengagihkan macam mana dan kita tahu ini memang asnaf dia, maka niat zakat kita tu diterima. Boleh. Dan sebenarnya duit zakat ni jangan simpan-simpan. Ya, duit zakat ni, zakat ni makna tolong asnaf. Asnaf ni adalah golongan yang perlu, terdesak, mesti dapat ketika itu dibantu. Jangan duit zakat banyak disimpan. Orang susah. Okey, bang, saya ni kena bayar zakat ni bang daripada duit saya ni, daripada harta milik saya. Berapa nak kena bayar? Saya kena bayar RM2,000. Kita lah yang memiliki harta tu bayar zakat. Lepas tu suami dia kata, tak apalah ni abang bagi RM2,000 top up yang tu. Tu cerita lain. Tak kisah dia nak bagi RM2,000, 2 juta, ambil. Ya. Ya. Okey. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ustazah nak akhirinya dengan satu hadis Nabi SAW. Dan hadis ni pun sebenarnya memandu kita supaya kita tu contohkan bila kita nak sedekah, kita nak buat sesuatu kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita selalu fikir macam takut susah nanti kan, takut orang tak hargai lah, takut besok aku bagi-bagi duit ke orang ni kan, besok aku susah siapa nak tolong. Terlalu banyak kerisauan dan kebimbangan dalam fikiran kita, menyebabkan kita jadi teragak-agak ya untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan amal soleh. Ada satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, man ja'alal hamma hamman wahidan ja'al kafahu Allah humumad dunya jami'an. Siapa yang boleh jadikan kerisauan hidup dia satu je. Sebab kita ni banyak yang kita risau kan. Risau duit tak cukup lah, risau ekonomi meleset lah, risau COVID datang balik lah, risau. Risau besok anak tak ada kerja lah, siapa nak. Tapi Nabi kata, menja'alal hamman wahidan. Siapa boleh jadikan kerisauan dia satu je. Apa dia? Kerisauan tentang nasib dia di hari akhirat. Kafahullahu humuman dunia jami'a. Segala kerisauan-kerisauan tentang hidup dunia yang lain semua Allah bereskan. Masya Allah. Ya, kita risau besok aku kok muflis akhirat besok. Ya, macam mana besok kalau aku mati dalam kubur, mana nak cari pahala? Bukan boleh beramal lagi dalam kubur. Tak ada suruh semayang dalam kubur. Ya, tak ada suruh nak keluarkan zakat dalam kubur.
Jadi orang yang risaukan tentang kehidupan dia selepas mati, risaukan tentang nasib ke akhirat ni, Allah akan pandu dia untuk buat yang terbaik dalam hidup dia dari segi amalan soleh dan sebagainya. Sungguh. Ya, akan jadi lebih sabar, lebih redha, lebih tawakal, kan? Hati lebih lembut, ibadah lebih khusyuk. Sebab apa? Sebab kita letakkan kerisauan kita satu je apa dia? Macam mana untung nasib aku akhirat kelak. Ada orang risau. Rumah hari ni nak besarkan lagi, nak buat lagi, nak begitu, nak begini. Tapi ada orang risau apa? Ya kalau dah tua-tua, dah 70, 80 ni risau rumah ke akhirat lah pula. Ada rumah ke tak ada rumah esok ni kan ya? Risaulah pula. Aku ni kat mana tempat aku besok? Kubur aku jadi raudhah min riyadil jannah ke tidak? Ataupun hifratun min hifarin niran. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang kerisauan dia bulatkan kepada kehidupan selepas mati. Macam manalah. Maka urusan-urusan lain yang habis semua orang risau kan? Untuk dia Allah selesaikan. Allah tolong, Allah bantu. Beres semua. Masya Allah. وَمَنْ تَشَعَّبَتْهُ الْهُمُومِ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا هَلَكَ. Tapi siapa yang kerisauan dia tu memenuhi fikiran dia tentang dunia semua. Ya, kemasyhuran, pangkat, harta, tak habis-habis tu lah dalam kepala otak dia. Maka Allah tidak peduli di lembah mana dia akan binasa. Masya Allah. Allah biarlah. Ya, maknanya kerisauan kita ni jadi kayu ukur juga apa yang kita risau. Risau tak naik pangkat, risau tak dapat jawatan, risau tak dapat gelaran, risau tak ada pengaruh. Kalau semua itu untuk kepentingan dunia, la yubalillah bi ayyi wadin min awdiyatid dunya halak. Allah biarkan ikut kamulah. Kat lubuk mana kamu nak binasa, Allah tidak pedulikan. Jadi maknanya apa sahabat-sahabat semua? Kalau kita letakkan kerisauan kita terhadap urusan akhirat, urusan kehidupan selepas mati, maka soal keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, soal infak, sedekah itu menjadi perkara yang utama dalam hidup kita. Balik duduk kan, kita duduk tengok banyak mana harta yang kita ada. Siapa lagi nak uruskan kalau bukan diri kita sendiri? Uruskan. Buat wasiat. Walaupun sedekah dalam bentuk kalau mak dah mati bagi sekian-sekian, dia tak sama dengan kita bagi masa hidup. Tak sama. Pahala dia bagi masa hidup, masa sehat. Masa dia sedekah yang paling baik masa hidup, masa sehat dan masa kita teringin macam-macam nak beli. Itu sedekah paling baik. Tapi masa dah tak ingin dah, ajak shopping pun tak nak, sikit lutut. Yang tu sedekah okey juga. Tapi tak sama dengan orang yang masih boleh berjimba-jimba, beli macam-macam, shopping. Tapi dia pilih untuk menyedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah pahala dia sangat besar. Sebab tu kalau orang muda-muda kan bersedekah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Kalian mesti ada banyak benda nak beli kan ya. Tetapi kalian sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan sedekah orang tua yang dah tak larat nak pergi mana-mana. Ya, yang kalau pakai gelang pun dah sakit tak boleh angkat. Tak nak dah golang, bagi pun tak nak. Itu tak sama dengan orang yang masih seronok nak membeli belah tapi dia pilih infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi insya-Allah pada tarikh yang akan ditentukan. Ya.